Ada sekali lagi, kalau dalam persoalan sahabat, ulama kita rahimahumullah telah meletakkan beberapa prinsip asas bahawasanya sahabat-sahabat kita ialah apa? Orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam Quran Allah kata laqad radhiyallahu anil, dalam Quran Allah kata apa? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dalam Quran jelas mengatakan orang yang sabiqun, orang yang terdahulu masuk Islam di kalangan muhajirin dengan ansar, dan kemudian orang yang mengikuti selepas mereka, Allah kata apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat, dan Allah sediakan bagi mereka syurga. So kita kata isu benar dengan salah, dengan isu syurga dengan neraka adalah dua perkara yang tak ada kait, dua perkara yang tidak semestinya selari. Ada orang yang salah kehidupan dekat dunia tapi Allah ampunkan dia dan dia boleh masuk syurga. Dan ada orang yang mungkin benar tindakan dia tapi disebabkan hawa nafsu yang mendorong tindakan itu, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang membaca sirah, kita kena ada beberapa benda dalam hati kita. Pertama, kita kata sahabat semuanya Allah redha. Itu kedudukan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Despite apa yang berlaku di kalangan mereka, mereka diredai oleh Allah. Kita tak kata mereka maksum, tapi mereka telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. So kita tengok kisah Habib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang telah melakukan dosa dan jenayah yang besar dengan cubaan membocorkan rahsia kerajaan Islam pada ketika itu. Kan kita tahu dia cuba untuk sampaikan waktu Nabi Muhammad SAW datang nak serang Mekah, maka dia disebabkan dia teringat dekat saudara-saudara dia dekat Mekah, dia cuba untuk bocorkan, dia nak bagi tahu bahawasanya cepat-cepat lari tentera Islam datang nak invade Mekah ketika itu. Dan benda itu sampai kepada Nabi SAW melalui Jibril. Maka Nabi perintahkan Ali dan beberapa sahabat untuk pintas tengah jalan dan rampas surat nak bocorkan rahsia. Dan benda itu dikira sebagai jenayah yang besar, pengkhianatan pada Allah dan Rasulnya. Tapi apa yang Nabi buat pada dia? Nabi kata intaliq, lepas. Sebab Allah kata apa? Ahli Badar semuanya diampunkan, tak kira dosa dia. Dia berdosa, tapi di sisi Allah, Allah dah bagi dia punya range check. Buatlah apa yang dia nak buat. Disebabkan besarnya jasa dia terhadap Islam, maka tak ada masalah. Berdosa ke tak? Dia berdosa. Dia bukan maksum sahabat. Sahabat ada yang berzina, ada yang minum arak, ada yang minum arak, ada yang qazaf, Abu Bakrah, qazaf dan sebagainya, sampai kena hukum hudud dan sebagainya. So, mereka tidak maksum, tapi mereka ialah radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan kita kekang sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita diajar untuk kekang mulut kita daripada perkata yang tak baik pada golongan yang disaksikan sebagai golongan yang terbaik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik atas muka bumi ini apa dia? Orang dalam golongan aku, iaitu para sahabat. Dan selepas itu di golongan seterusnya dan seterusnya. Dalam Quran Allah kata kuntum khaira ummatin, kamu adalah golongan yang terbaik ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan untuk umat manusia. Siapa dia? Sahabat. Sahabat. Allah saksikan mereka yang terbaik. Allah tak kata mereka maksum, tapi Allah kata mereka terbaik. Nabi saksikan mereka sebagai umat yang terbaik. Maka dosa apa yang berlaku, kita kata itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ada masalah untuk menerima hakikat bahwasanya sahabat merupakan manusia yang tersalah. Semua sahabat adalah manusia yang pernah buat dosa, tapi mereka adalah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kita dengan mereka dalam syurga nanti.